kepada kelas kita. Cikgu pun dah mula rekod. Okey, jadi apa yang kita nak buat malam ni, adalah macam biasa. Kita akan habiskan kelas kita dengan menjawab soalan-soalan. Mungkinlah lepas ni masuk bahagian B, cikgu akan bagi kamu 1 minit ke 2 minit ke untuk kamu analisa soalan tu, dapatkan idea dulu. Jadi ini sebagai homework kamu. Sebenarnya cikgu harap masing-masing dah siap dah homework untuk bahagian B. Tapi dalam masa yang sama cikgu faham ada yang tengah trial SPM. Contoh Amar. Kak Sabah baru nak trial katanya. Okey. Lepas tu ada yang kerja khusus. Ada kerja khusus daripada subjek-subjek lain. Dan ada kamu tengah pack tau. Masa kamu sekarang ni selalunya lepas trial akan pack. Kamu kena susun masa tu elok-elok. Tapi untuk matematik daripada cikgu, cikgu akan drill soalan paper sampailah kamu nampak macam mana format, macam mana apa yang masuk dan kamu berselesa untuk jawab exam nanti. Itu daripada cikgu lah. Boleh ke semua? Boleh tak? Alright. Okey. Jadi kita untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi untuk kelas dengan cikgu, dapatkan nota-nota daripada cikgu. Cikgu bukan sahaja buat soalan, cikgu akan berikan nota dan penjelasan. Dan sekiranya kamu ada apa-apa soalan yang kamu tak faham, tanya cikgu terus. Cikgu macam mana jadi macam tu? Cikgu boleh jelaskan balik. Cikgu saya kurang faham. Luahkan, jangan pendam. Kalau kamu pendam, cikgu tak faham kamu nak apa. Kalau baby pun dia tak pandai luah pun dia menangis. Kamu jangan tiba-tiba menangis pula. Syafiq boleh, Syafiq jangan menangis tiba-tiba. Boleh cikgu, boleh. Okey. Itu satulah. Kelas kita akan berlangsung selama 2 jam. Kamu nak makan kudak-kudak, kamu nak minum air, dipersilakan. Okey, jadi cikgu tanpa berceloteh, cikgu akan teruskan dah kepada kelas kita. Izyani, boleh cikgu nak teruskan Izyani? Boleh. Okey. Jadi cikgu buat soalan kertas 2 sebab untuk kertas 1 kamu tak faham, kamu boleh tembak. Tetapi kalau kertas 2 kamu tak faham, sekali kamu tinggal satu soalan, kamu boleh hilang 3 markah, 4 markah, 5 markah, hatta 10 markah pun kamu boleh hilang. Okey. Jadi kita hari ni kita akan pergi kepada matematik kertas 2 trial Negeri Perak 2023. Satu negeri jawab ni tau. Jadi kamu kena tengok betul-betul. Ni 2023 lah. Kamu 2024. Okey, bahagian A kita dah jawab pada minggu lepas. Cumanya kita jawab tak habis. Kita akan sambung sedikit bahagian A. Habiskan. Lepas tu kita akan pergi kepada bahagian B. Jadi untuk bahagian A, cikgu dah siap dah kadar faedah ni. Okey. Ada 2 je soalan yang cikgu tak sempat jawab. Soalan 9 dan soalan 10. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan 9. Boleh ke semua? Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada... Ni cikgu ajar form tu tadi. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 9. Ingatlah, tak faham, tanya terus, jangan diam. Jadi soalan nombor 9 ni, bila kita nampak dia perkataan cos. Dia bercakap tentang trigonometri. Trigonometri ni, dia ada 3 benda tau. Dia ada 3 benda dah. Tapi kita fokus kepada soalan ni saja. Kita tak fokus kepada semuanya. Jadi trigonometri ni, kalau orang tanya trigonometri, dia adalah untuk sin, dia adalah untuk cos, dia adalah untuk tangent. Apa benda? Trigonometri dia ada 2 fungsi. Yang pertama, kamu kena faham.
trigonometri untuk silibus matematik, bukan ADMAT. Bukan ADMAT. Matematik. Hanya boleh digunakan kepada bentuk segitiga. Bentuk segitiga dia ada 3 jenis. Capah, sudut tirus dan sudut tegak. Jadi untuk trigonometri hanya digunakan pada bentuk segitiga bersudut tegak. Kalau siapa yang ambil bahasa Inggeris, kita panggil dia right angle triangle. Right angle triangle. Okey. Jadi kena faham lah. Memanglah sin, cos, tangent. Tapi digunakan kat mana? Bentuk apa? Bentuk dalam dunia ada banyak. Tapi bentuk kita sekarang yang kita fokus adalah bentuk segitiga bersudut tegak sahaja. Ataupun dalam bahasa Inggeris, right angle triangle. Apa ciri-ciri segitiga bersudut tegak? Siapa boleh bagi tahu, cikgu? Siapa boleh bagi tahu? Tahu tak? Syafiq tahu, Syafiq? Sudut dia 90 darjah. Yes. Segitiga bersudut tegak adalah satu sudut 90 darjah. Kenapa cikgu cakap pasal 90 darjah ni? Sebab bila ada pelajar, dia pandang segitiga ni, dia pandang soalan ni, dia pandang semua ni tau. Dia pandang semua segitiga ni. Bila kamu pandang segitiga yang dekat depan ni, cikgu nak tanya kamu semua, ini segitiga bersudut tegak ke tak? Cikgu nak tanya. Segitiga bersudut tegak ke tak ni? Tak. Tak. Jadi bila bukan segitiga bersudut tegak, jangan kamu fokus kepada benda macam ni. Maksudnya kalau kamu nak guna trigonometri, kamu cari dulu segitiga yang bersudut tegak. Contoh kat sini cikgu akan jumpa segitiga yang bahagian warna biru dan cikgu akan jumpa segitiga yang warna hijau. Ini je segitiga yang bersudut tegak yang ada dalam ni. Jadi inilah patut yang kamu fokuskan untuk guna trigonometri. Ada jelaskah semua? Boleh faham sampai sini? Faham, cikgu. Okey, baik. Jadi, daripada segitiga bersudut tegak, formula untuk formula toa semua mesti faham kan? Sebab apa? Sebab kalau cakap pasal trigonometri, memang pakai toa. Selesai. Selesai. Okey, habis sampai situ. Okey, sekarang daripada sini, cikgu akan keluarkan segitiga dia sahaja, supaya kamu boleh tengok cikgu nak masukkan data ni. Okey, panjang garis lurus JKL. Okey, JKL ni garis lurus, panjang 18 cm. Maksudnya panjang daripada JKL adalah 18 cm. Bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, jangan tinggalkan kosong. Kalau dia ada data, tulis terus data dia. Okey, habis. Okey, kemudian dia kata dia beri cos Y adalah sama dengan negatif 0.3746. Okey, cos Y lah. Nisbah JK ke KL adalah 1:2. Okey, sampai sini boleh follow lagi ke cikgu punya lesson? Boleh, cikgu. Boleh, Okey. Baik. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Jadi, kita nak jawab soalan ni, pertama sekali dia kata cari panjang KM. Okey, fokus. Ini panjang KM. Bila kamu pergi kepada panjang KM dekat sini, kamu dah tahu dah apa yang kamu nak. Daripada sini, cikgu akan terangkan tentang ratio dahulu. Ratio dia JKKL. Ada yang dah form 5 tapi tak tahu ratio. JK nisbah KL. Ratio ni dalam bahasa Inggeris kita panggil nisbah. Kalau semua 18 cm, kita kena dapatkan 1/2 equal to how many centimeter. Jadi JKKL ni total bahagian, jumlah bahagian dia ada 1 tambah 2, kita dapat 3 bahagian. Jadi daripada 3 bahagian ni,
dia punya panjang 18 cm. Jadi kita ambil 18 cm sama dengan 3 bahagian. Jadi kita akan dapat 18 bahagi dengan 3, kita dapat 6. Apa maksud 6 tu? Maksudnya 1 bahagian sama dengan 6 cm. Jadi bila dia kata JK adalah 1 dan dia kata KL adalah 2, bermakna bahagian ni 6 darab dengan 1 kita dapat 6 cm. Dan bahagian seterusnya 2. 6 darab 2 kita dapat 12 cm. Boleh faham cara cikgu selesaikan ratio tu? Jelas? Faham cikgu. Jelas cikgu. Okey, tak faham bagi tahu, cikgu terangkan balik. Selesai dah. Okey, habis dah. Kemudian daripada sini kita masukkanlah sini adalah 6 cm, sini adalah 12 cm. Okey, diberi cos Y, kamu tengok kat sini, cos Y sama dengan negatif 0.3746. Okey, bila cos ni adalah negatif, kamu masuk je, kamu nak cari nilai sudut Y tu, kamu pindahkan cos. Cos ni, bila kamu pindahkan cos, tekan shift cos. Kita tekan shift cos, kita akan dapat cos negatif 1. Kamu salin sekali dengan negatif 0.3746. Jadi, dekat sini kamu pun tekan kalkulator, cos, negatif, shift cos, buka kurungan negatif 0.3746. Kamu tekan, kamu dapat 111.999. Jadi dekat sini kamu boleh bundarkan Y adalah sama dengan 112 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Cikgu. Baik, jadi bukan saja-sajalah dia bagi tahu yang JKL tu garis lurus. Kalau Y dekat sini adalah 112 darjah, cikgu nak dapat sudut yang bertentangan, sudut yang bahagian warna hijau ni. Bila dia cakap garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180 cikgu. Okey, kita dapat 180. Jadi sudut warna hijau dekat sini, kita boleh dapat dia ambil 180 tolak 112. 180 tolak 112 kamu akan dapat 68 darjah. Maksudnya sudut belah dalam ni 68 darjah. Jelas? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Okey, kalau siapa-siapa yang tak faham, bagi tahu cikgu lah. Ni cara pertama. Ni cara pertama. Cara yang kedua, ni cara pertama. Metod 1. Cara yang kedua, metod 2. Metod 2. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada metod 2. Untuk metod 2 dekat sini, bila kamu berhadapan dengan soalan kos. Bila kamu berhadapan dengan soalan kos. Okey, kok ada yang tak nampak sangat kan? Kejap semua, cikgu buka buku teks, takut ada yang tak nampak. Buku teks, ni metod kedua kena ajar juga. Kadang-kadang apa yang cikgu ajar ni bukan nak selesaikan soalan ni je. Boleh jadi soalan bahagian C, boleh jadi bahagian B. Okey, bagi cikgu masa kejap. Cikgu pun terlupa dah trigonometri kamu dekat bab berapa. Kejap trigonometri kamu bab 6. Okey, tengah follow lagi ke cikgu ajar ni? Tengah follow lagi ke? Tengah cikgu. Alright. Jadi metod yang kedua, metod yang kedua adalah, ini metod pertama tau. Ini metod pertama. Metod kedua, cikgu tunjuk dekat sebelah sinilah. Cikgu tak nak bagi dia serabut kan. Okey, ni cikgu tunjuk metod kedua. Metod pertama ni cikgu pakai untuk form 3 punya. Sekarang kamu kena faham jugalah metod kedua. Ni metod pertama Okey, metod kedua adalah yang pertama sekali, kamu fokus kepada kamu punya Y di sini. Kamu buka sudut
4, kita panggil dia 4 sukuan. Cikgu pun buka 4 sukuan. Cikgu buka 4 sukuan ni, masing-masing boleh tengok. Okey, habis. Jadi daripada sini, kamu kena faham yang kita punya cos Y adalah, kita punya cos Y bila dia masuk dekat sini, cos Y, kamu boleh tengok kat sini, cos Y sama dengan negatif 0.3746. Bila cos tu negatif bila dia berada di sukuan kedua. Ini dia kan sukuan kedua. Sekarang kamu nak dia di sukuan yang pertama. Bila kamu nak di sukuan yang pertama, cos tu kamu positifkan dia. Nampak? Cos dekat sukuan kedua dia negatif, tapi dekat sukuan pertama dia adalah positif. Jadi cara dia adalah cos Y sama dengan, bila kamu nak tadi Y dekat sini kamu kena faham lah. Ni Y warna biru dekat belah kiri. Yang Y warna hijau dekat belah kanan. Y warna biru nilai dia negatif. Y warna silap warna. Y warna biru nilai dia negatif. Y warna hijau nilai dia positif. Sebab cikgu nak masuk ke dalam ni. Jadi cos Y bila kita nak buat yang warna hijau, kita hilangkan sahaja dia punya negatif. Kita dapat 0.3746. Kita pindahkan cos ke sebelah. Y kita tekan shift cos 0.3746. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Tekan shift cos, lepas tu 0.3746. Tekan kalkulator dapat berapa? 68. Yes, kita dapat 68 darjah. Benda yang sama. Benda yang sama. Cikgu kena ajar. Bukan saja-saja cikgu nak tunjuk. Sebab kadang-kadang ada soalan, kamu tak boleh nak pakai metod satu. Kamu kena pakai metod kedua. Ada soalan kamu boleh pakai dua-dua. Ikut keselesaan. Kalau boleh pakai dua-dua, ikut keselesaan. Semua jelas ke cara cikgu dapatkan sudut warna hijau tu? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey, salin. Bazil jelas ke Bazil? Dapat, cikgu. Okey, baik. Sudut warna hijau itulah kunci untuk kita dapatkan kita punya panjang KM. Jadi sudut warna hijau ni cikgu akan padam lah ni. Cikgu akan padam ni. Okey, untuk jawab soalan A, cikgu jawab dekat sini. Soalan A, kita pakai sudut warna hijau 68 darjah dan panjang yang kita dapat dekat sini 6 cm. Nak pakai trigonometri, bentukkan kamu punya segitiga bersudut tegak. Lepas kamu dah dapat segitiga bersudut tegak, kamu namakan dulu. Okey, ini adalah kita punya 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah adalah H kita. H adalah hipotenus. Yang berhadapan dengan sudut kita adalah O kita. Dan dekat sini adalah A kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas? Boleh faham kan? Faham, cikgu. Okey. Daripada sini, apa yang kita boleh nampak adalah apa yang kita, panjang sisi yang kita pakai dan panjang sisi yang kita tak pakai. Maksud cikgu apa? Kamu boleh tengok dekat sini. A kamu ada 6 cm. O tu adalah km. Jadi kamu nak O. Maksudnya kamu guna O dengan A. H kamu tak pakai. Bila H kamu tak pakai, dekat soh ada H pangkah H. Dekat kah ada H pangkah H. Jadi yang tak ada H adalah tangent. Toa. Bermakna kamu pakai toa. Boleh follow lagi? Jelas ke semua? Boleh, Okey. cikgu. Jelas, Baik. cikgu. Daripada Boleh, situ T tu untuk tangent theta, O dan A. Tangent theta kita 68, O kita adalah km, A kita adalah 6. Selesaikan 6 ni bahagi, pindah ke sebelah. Tangent 68 darab dengan 6
kita akan dapat jawapan dia. Tangent 68 darab dengan 6. Kita dapat jawapan dia. KM adalah sama dengan 14.85 cm. Ini jawapan untuk soalan A. Okey guys semua, soalan A. Okey. Ada soalan nak tanya? Ke susah? Alamak, tak dengar suara. Macam mana ni semua? Okey ke? Okey ke? Okey ke? Bazil okey, Bazil? Tengah silent, jap. Oh, ya ke? Oh, sorry. Apa cik? Barry Lisa okey ke? Untuk soalan A, cikgu dapat soalan A? Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan B. Ada siapa nak tanya soalan? Izziani ada nak tanya soalan kat sini? Tak ada. Okey, tengok Cikgu buat rumusan sebelum cikgu masuk kepada soalan B. Okey, kamu boleh tengok segitiga sampai toa ni. Cikgu nak pakai toa, cikgu nak pakai trigonometri. Tapi macam mana cikgu nak pakai trigonometri kalau sudut cikgu tak ada? Jadi untuk mencari sudut dekat sini, dia ada dua metod. Metod pertama dengan metod kedua. Metod pertama adalah kita alihkan sahaja, kita dapat sudut tu. Lepas tu dia dalam garis lurus, kita 180 tolak dengan nilai kita dapat tadi, kita dapat 68. Ini metod pertama. Metod kedua kita gunakan sukuan. Metod kedua yang kamu belajar dekat form 5. Tapi tak ramai nampak. Kalau dekat form 5 dekat sini, cos Y di sini adalah kamu hilangkan dia punya negatif. Kamu hilangkan dia punya negatif. Sebab apa kamu boleh hilangkan dia punya negatif? Sebab pembukaan sudut untuk warna hijau, dia tak lebih 90 darjah. Kalau dia lebih 90 darjah, kamu tak boleh main hilangkan. Jadi bila sudut-sudut yang bawah 90 darjah, kamu kena faham semua tu positif. Walaupun dia bagi cos negatif, sin negatif, tangent negatif, pembukaan sudut yang kamu nak cari tu tak lebih 90 darjah, automatik kamu boleh hilangkan dia punya negatif. Apa reason dia? Ini reason dia. Apa-apa sudut yang bawah 90 darjah, boleh hilangkan dia punya negatif. Jelas sampai situ? Boleh faham? Faham, cikgu. Okey, bila kita dah jumpa 68 darjah, kita dah jumpa 6 cm, dekat sini kita selesaikan macam biasalah. Okey, jelas. Selesai dah Habis. Habis. Okey, ini baru soalan A. Macam itulah cikgu cakap. Cikgu bukan jawab macam tu sahaja. Cikgu jawab beserta dengan penjelasan. Dah salin dah semua? Cikgu nak pergi kepada soalan B pula. Dah, cikgu. Dah salin, cikgu. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, untuk soalan B ni, cikgu just continue sahaja. Sini kita dapat 6 cm. Sini kita dapat 12 cm. KM tadi kita dapat 14.85. 14.85 cm. Jadi soalan B dekat sini, dia nak cari tangent X. Okey, kita fokus kepada X tu. Bila kamu fokus kepada X, maksud cikgu dekat sini, kamu tengok X tu dekat segitiga mana? Okey, X ni dia berada di segitiga yang warna biru. Jadi sila fokus kepada segitiga warna biru. Paling penting dalam trigonometri, siapa rasa dia tak tahu benda ni, dia takkan jawab. Dia takkan boleh jawab soalan trigonometri. Cikgu jamin 100%. Paling penting dalam trigonometri adalah mengetahui kedudukan HOA. Senang je. Mula-mula kamu cari H. Lepas tu kamu cari O. Lepas tu kamu cari A. Macam mana nak cari H? Kamu tengok mana sudut 90 darjah yang berhadapan dengan dia adalah H. Macam mana nak cari O? Kamu tengok sudut yang kamu jadikan dia sebagai benchmark sekarang ni adalah X. Yang berhadapan dengan sudut tu adalah O. Dan akhir sekali adalah A lah. Itu je cara dia. Jadi sekarang daripada sini, bila dia minta tangent X. Tangent X. Tangent dia datang daripada formula TOA. Maksudnya tangent
theta sama dengan O per A. Jadi daripada sini, tangent X. O kita apa? O kita yang kita dapat tadi 14.85. A kita apa? A kita dapat dekat sini 12. Lepas tu kamu tekan kalkulator 14.85 bahagi dengan 12. Kamu akan dapat jawapan dia 1.24 pun boleh. Tangent X 1.24. Ni jawapan dia. Jangan bagi nilai X. Jangan bagi nilai X. Ada orang dia nak bagi nilai X. Bagus dah. Bagus. Tapi tak menjawab soalan. Kalau dia cakap sin X, dia cakap cos X, dia cakap tangent X, kamu bagi dalam bentuk ratio. Kalau dia just mention cari nilai X, baru kamu selesaikan dia punya X macam mana? Tangent pindah ke sebelah. Tangent negatif 1, 1.24. 1.24. Okey. Shift tangent 1.24. Kita tekan kalkulator. Okey. X sama dengan 51.12. Siapa yang buat macam ni, dia kena tolak markah. Sebab soalan nak tangent X sahaja. Patutnya kamu berhenti dekat sini. Dia tak boleh terlebih rajin dan tak boleh terlebih malas. Dia kena sedang-sedang ikut apa yang soalan nak. Jelas ke semua soalan nombor 8 B ni? Boleh faham? 9B ni? Boleh cikgu. Faham cikgu. Okey. Semoga jelas. Okeylah, cikgu harap membantulah. Okey, ni soalan A cikgu dah jawabkan beserta penjelasan tau. Kamu tengok. Tak sempat salin, screenshot. Dekat soalan B, ni. Screenshot juga. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan dekat soalan A dengan B? Ada? Tak ada? Berlisa ada nak tanya soalan ke, Berlisa? Tak ada? Syafiq ada nak tanya soalan, Syafiq? Tak ada cikgu. Okey, Satu soalan cikgu. Okey, Aiman ada nak tanya soalan? Tak ada cikgu. Okey, baik. Selesai. Okey, dah habis dah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Kita pergi kepada soalan nombor 10 pula. Okey, siapa ada nak tanya soalan, tanya tau. Jangan tulis kat chat, cikgu tak nampak. Okey, jadi masing-masing boleh tengoklah. Luas, cikgu mula jawab soalan nombor 10 kalau tak ada soalan. Luas sekeping papan berbentuk sisi 4 sama. Ialah 16x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 meter persegi. Jadi sekarang ni dia dah bagi tahu luas tau, luas. Jadi luas dia adalah 16x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 meter persegi. Papan tersebut, maksudnya dekat sini kita ada satu papan yang mana bentuk dia sisi 4 sama. Sisi 4 sama tu apa? Sisi 4 sama adalah satu segi 4 yang mana panjang semua sisi adalah sama. Jelas sampai situ semua? Boleh faham? Faham cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi papan tersebut digunakan untuk membuat beberapa buah meja. Ini kita punya papan yang mana luas kita 16. Daripada sini kita nak guna buat meja. Kita nak guna buat meja yang mana meja ni dia kena X tolak 3 kuasa 2. Ni luas meja. Luas bagi meja ni. Jadi cikgu buat ni. Ini adalah meja lah. Okey. Jadi soalan dia kat sini, kira bilangan meja yang dapat dibuat daripada papan tersebut. Jadi cara dia dekat sini adalah kamu ambil luas papan. Kamu ambil luas papan. Contohlah, cikgu nak tanya, Bazil ada dekat situ, Bazil? Ada cikgu. Okey, contoh cikgu tanya Bazil, kalau papan ni luas dia, cikgu bagi tahu Bazil luas dia 100 meter kuasa 2. Cikgu nak buat meja yang mana satu meja tu luas 10 meter kuasa 2. Apa operasi yang cikgu kena pakai dekat sini? Cikgu nak tahu bilangan ke cikgu? Cikgu nak tahu berapa meja yang cikgu dapat kalau luas meja 10.
kalau papan yang cikgu ada 100 meter persegi? 100 bagi 10. Yes. 10 cikgu. 100 bahagi 10. Konsep yang sama kita pakai, cumanya dekat sini kita tahu nilai. Yang ni kita tahu nilai. Tetapi bila kita tak tahu nilai, bukanlah bermaksud operasi tu berubah. Bermakna dekat sini, kamu ambil benda yang sama, 16x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 bahagi dengan x tolak 3 kuasa 2. Jelas ke semua operasi cikgu kat sini? Boleh faham? Boleh? Dapat cikgu. Okey, bagus. Tak faham tanya cikgu Okey, daripada sini kita kena selesaikan dia punya bahagi. Okey, untuk selesaikan kita punya bahagi, kalau fraction, kamu kena buat factorization. X kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okey, untuk siapa-siapa tak tahu, x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Kita guna teknik EQN. A kita 1, B kita -6, C kita 9. Okey, masing-masing tekan kalkulator berapa nilai A, berapa nilai X1, berapa nilai X2. Nah, Bazil dapat berapa Bazil? Cikgu. Ya. Contoh lah kan. Ha? Saya ada cuba buat tadi. Okey. Tapi lepas tu saya dah darab dah depa semua, jadi dia jadi macam besar sikit. Darab apa? Darab 16. Okey. Lepas tu baru saya pergi buat yang mood ni. Oh, okey. Jauh panjang lah. Bazil mempanjangkan calculation tu. Okey, yang ni factorization. Factorization. Cuba Bazil tekan A, B, C. Berapa X1 Bazil? Berapa X2 Bazil? Sama cikgu, 3. Okey, 3. Bila dia ada 3 sahaja, kamu boleh tengok, maksudnya dekat sini dia tak ada X1, X2. Betul tak semua? Dia tak ada X1, X2? Betul. Okey. Jadi 3 ni positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif kuasa 2. Jadi daripada sini, factorization untuk X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 adalah 16 X tolak 3 kuasa 2 X tolak 3 kuasa 2. Potong-potong dapat jawapan 16. Ini je Bazil. Oh. Okay, cikgu. Okey, factorization. Ada yang tanya cikgu, macam mana kita nak check kita punya factorization tu betul ke tak? Cara dia kamu kembangkan balik. Sebab factorization lawan dia adalah expand. Jadi X tolak 3 kuasa 2 kamu dapat X tolak 3, X tolak 3. X darab X dapat X kuasa 2, X darab negatif 3 dapat negatif 3X. Negatif 3 darab X dapat negatif 3X. Negatif 3, negatif 3, 9. X kuasa 2, tolak 3 dapat negatif 6X tambah 9. Kamu tengok balik. Kamu akan dapat nilai yang sama. Itu cara kita nak check kita punya factorization tu betul ataupun salah. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu. Okey. Dapat ke nota cikgu semua? Nak dengar suara sikit ni? Takut Cikgu. blur dah ni. Cikgu nak tanya. Ya, tanya. Sila. Cikgu suka kalau ada orang tanya. Yang kan dah factor dia tu dapat X tolak 3 kuasa 2 kan? Macam mana nak tahu dia taruh apa ni kuasa 2 tu? Sebab bila kita tekan EQN, kita tak dapat X1, X2. Kita dapat satu je nilai X. Itu bermaksud dekat situ kita ada satu je. X tu dua-dua sama dengan 3. Kalau kuadratik, kalau Amira dapat soalan macam ni, maksudnya graf Amira dua-dua atas 3. Macam ni graf Amira. Jelas? Jelas. Kalau kuadratik, kamu punya X macam ni, dapat satu je. Kamu punya graf, dia berdiri betul tepat-tepat dekat sini.
Biasa kan kamu jumpa macam ni kan? Ni yang biasa. Tapi kalau case dia macam ni, maksudnya graf kuadratik kamu macam ni. Ya, Fazil. Yang 16 darab X tolak 3 kuasa 2 tu macam mana cikgu faktorkan cikgu? 16 mana? Yang cikgu potong-potong tu, yang 16 tu. Oh, kalau fraction, bila bahagi, cikgu tanya Bazil dekat sini. 3x, y sama dengan 2x. Apa yang Bazil boleh potong kat sini? X. Kenapa Bazil cakap boleh potong x? Sebab sama. Yes, hujah yang sama. Sebab dia sama. Menjawab? Jawab. Tapi yang atas tu kan mula-mula dia tak sama. Macam mana cikgu jadikan dia sama cikgu? Sebab kita factorization. Daripada sini, kan kita factorization dia kita dapat ni. Nampak? Cikgu suruh Bazil tekan A, B, C tu untuk nak tahu nilai X sama dengan 3. Lepas tu, untuk EQN, untuk kuadratik, X sama dengan apa kita dapat, kita kena pindahkan dia sebab dia kena sama dengan kosong. Jadi, 3 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jelas ke Bazil? Jelas cikgu. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi? Tanya je tau, jangan malu-malu tau. Iziani ada nak tanya soalan, Iziani? Okey, tak ada. Syafiq ada soalan nak tanya Syafiq? Tak ada cikgu. Aiman Aziz ada soalan nak tanya Aiman Aziz? Aiman lah. Aiman ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, Okey, habis dah. Selesai dah, Kalau tak ada, cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Ada soalan nak tanya? Tanya je. Jangan malu-malu tau. Okey, sebab kadang-kadang daripada soalan tu lah kita boleh tahu benda baru. Okey. Walaupun soalan yang kamu nak tanya tu luar daripada skop soalan, tapi insya-Allah kalau cikgu tahu, cikgu jawablah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 11. Okey. Soalan nombor 11 dekat sini adalah kita pergi kepada soalan untuk matriks. Soalan untuk matriks. Kamu bayang soalan untuk matriks. Kalau kamu macam main-main, kamu tak tahu apa yang ada dalam matriks, kamu dah hilang 5 tambah 2 tambah 2, 9 markah. 9 markah kamu hilang. Jadi dekat sini kita akan buat revision lah. Okey, yang pertama adalah soalan 11A. Kita revision tentang mendapatkan nilai pemala menggunakan matrik. Mendapatkan nilai pemala menggunakan kaedah matriks. Kaedah matriks. Ni yang kita nak belajar. Okey, dia kalau mau mendapatkan nilai pemala ni dia banyak cara. Satu kaedah penghapusan, satu kaedah penggantian, satu lagi kaedah matriks untuk form 5 sampai situ dulu. Tapi bila kamu pergi, ada juga kaedah graf. Ada juga kaedah graf. Kamu dah belajar dah sebenarnya. Kaedah graf ada, kaedah matriks ada, kaedah penggantian, kaedah penghapusan. Sekarang ni kita kecilkan skop kita kepada kaedah matriks. Okey. Kaedah matriks ni, cikgu bagi nota dulu. Ya. Yang pertama sekali, kamu kena jumpa persamaan. Kamu kena adakan dia punya persamaan. Maksudnya persamaan ni kena ada dua lah. Okey. Itu adalah step pertama. Step kedua, kamu kena susun. Susun masuk cikgu dekat sini. A tambah B sama dengan C. Sama juga dekat sini. Kalau dia ada nombor 2A tambah 3B sama dengan 5C. Barisan cara susun dia, okey, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Step nombor 3 adalah kamu tukarkan kepada matriks. Persamaan yang kamu jumpa tadi, kamu kena tukar kepada matriks. Macam mana? Cara dia adalah bahagian nombor, kamu keluarkan nombor dia 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Lepas tu kamu tengok susunan kamu pertama adalah tentang huruf A dan huruf B. Jadi kamu akan dapat sini A, sini B. Baru kamu samakan C kamu 1, 5. Jelas ke semua? Boleh faham?
Ni C ni cikgu potong lah Cikgu takut kamu confuse. Okey. Step yang ketiga. Step yang keempat adalah kamu buat songsangan. Step yang keempat adalah kamu buat songsangan. Songsangan yang kamu kena buat adalah dekat satu tempat sahaja. Iaitu kamu kena songsangkan yang warna hijau cikgu bulatkan ni. Apa formula songsang? 1/AD tolak BC. Buka kurungan. Dekat sini kita ubah. Cikgu betul lupa. Kita ubah apa Okey, kita ubah tempat. Sini D, sini A, ini negatif B, ini negatif C. Ubah tempat, ubah simbol. Itu cara kita buat songsangan. Dan yang terakhir adalah kamu selesaikan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Jelas cikgu. Kalau ada orang tanya, kenapa ada 5 markah? 5 markah tu dapat daripada sini. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat, markah kelima. Jadi 5 markah tu bukannya dia datang tak ada benda, tak ada reason. Jadi untuk kaedah matriks ada 5 langkah. Kamu kena ada 5 langkah ni, jangan skip. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan 11A, step yang pertama. Step yang pertama adalah kita keluarkan kita punya persamaan. Denny, kamu sebelum buat persamaan, kamu kena faham tentang situasi. Situasi. Bila kamu nak buat ada 2 persamaan, maksudnya ada 2 situasi. Kalau 1 persamaan, ada 1 situasi. Kalau 2 persamaan, ada 2 situasi. Situasi pertama dan situasi kedua. Kenapa cikgu buat terus? Sebab dekat sini tentang guna kaedah matrik. Maksudnya memang akan ada 2 situasi lah. Kamu kena wajib tahu tu. Dini membeli 3 buah kerusi dan 2 buah meja harga RM450. Manakala Ahmad membeli 8 buah kerusi dan 3 buah meja dengan harga RM850. Menggunakan kaedah matriks. Jadi daripada sini situasi pertama bercakap tentang harga Dini. Situasi yang kedua dekat sini bercakap pula tentang Ahmad. Apa Ahmad ni dan Dini ni? Jumlah pembelian. Jumlah pembelian. Jadi Dini, kamu boleh tengok dekat depan. Dini dia beli 3 buah kerusi dan 2 buah meja. Jadi kalau dekat sini kita cakap, kamu boleh je buat apa-apa pun. Kalau kamu nak buat X sini, Y sini boleh. Tapi kamu kena mention. Kamu kena mention. Siapa tak mention, salah. Sekarang 3 buah kerusi dan 2 buah meja. 3 buah kerusi, kita pergi kepada kerusi sekejap. Bila kita nak beli sesuatu, yang pertama kena ingat balik, kita kena ada harga. Dan yang kedua, kita kena ada kita punya kuantiti. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila kita nak membeli sesuatu, kita kena ada 2 benda. Boleh follow ke setakat ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi jumlah pembelian dekat sini, dia dah bagi tahu dia dah bagi tahu dia punya kuantiti. Jadi kuantiti kamu tak ada masalah. Yang sekarang dia tak bagi tahu kerusi ni berapa, meja ni berapa. Jadi dia tak bagi tahu harga. Kamu kena mention harga. Yang dia tak bagi tahu adalah harga kerusi dan dia tak bagi tahu tentang harga meja. Kamu kena mention dulu je semua. Jadi kalau kamu nak mention X dengan Y, tak ada masalah. Suka hatilah kamu nak mention apa pun. Kalau biasanya cikgu buat X, Y lah. Harga kerusi, cikgu cakap dia adalah X. Dan harga meja, cikgu cakap dia adalah Y. Bermakna dekat sini, tahulah kita nak cari X dengan Y, apa yang kita nak kena cari. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi Dini membeli 3 buah kerusi. Jadi 3X. Tambah sebab apa? Sebab jumlah. Jumlah kena tambah. Tambah
2 buah meja 2Y dengan harga RM450. Kemudian Ahmad pula dekat sini dia beli 8 buah kerusi 8X. Tambah untuk meja kita ada 3Y dengan harga RM850. Inilah kamu punya persamaan. Inilah kamu punya persamaan. Boleh follow lagi sampai sini? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Untuk saya tidur semalam. Okey, jadi habis kat sini kita pergi kepada tukar kepada matriks. Daripada persamaan kita nak tukar kepada matriks. Okey, cikgu akan buat dekat untuk kaedah matriks ni cikgu bawa dia ke sebelah sikit. Harapnya dah salin lah Sekejap Okey. Jadi kita akan jawab soalan yang seterusnya iaitu menukarkan kita punya persamaan matriks. Bila kita nak tukarkan kita punya persamaan matriks, kita kena susun. Susun kita adalah yang X mesti sebaris dengan X, Y mesti sebaris dengan Y, RM mesti sebaris dengan RM. 3X tambah 2Y sama dengan 450. 8X tambah 3Y sama dengan 850. Nak tukar kepada matriks dekat sini, kita ambil dulu dia punya nombor. Kita ambil dulu dia punya nombor. Nombor dia 3283. 3283. Baru kita ambil kita punya huruf. Huruf kita dekat sini ada X dengan Y. Okey, kamu mulakan dengan X baru Y. X, Y. Baru samakan dengan dia punya hasil. 450 sama dengan 850. Sampai sini jelas? Jelas, cikgu. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok pula. Step yang seterusnya adalah kita buat songsangan. Songsangan. Ini kita kena songsangkan dia. Sebab kita nak bawa pindah ke sebelah. Jadi dekat sini songsangan formula dia 1/A ditolak BC sama dengan kita kena tengok dekat sini. Kat sini kita tukar tempat DA, negatif B, negatif C. Ada yang tak tahu macam mana? Okey, ini A kita, ini B kita, ini C kita, ini D kita. Jadi daripada sini, cara kita nak songsang adalah 1/A kita 3. D kita pun 3. 3 darab 3. Tolak B. B kita 2. Darabkan dengan C. C kita 8. Lepas tu, ini bukan sama dengan tau. Cari. Ini buka kurungan untuk matriks kamu. Okey, buka kurungan untuk matriks kamu. D dengan A terbalikkan. Sebabkan 3 dengan 3 terbalik pun jadi 3, 3. Okey, untuk B dengan C tukar simbol. Sini negatif 2, sini negatif 8. Sampai sini semua jelas ke? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Alright. Jadi, daripada sini, kita selesaikan dulu 1/3 darab 3. 3 darab dengan 3 tolak 2 darab dengan 8. Kamu dapat negatif 7. Lepas tu, kurungan 3, negatif 2, negatif 8, 3. Okey, dekat sini tips dia. Kamu boleh terus selesaikan. Ataupun kamu nak selesaikan nanti, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ada orang dia pening. Ni tips dia dekat sini. Ada pelajar, dia pening. Dia pening. Apa yang membuatkan dia pening tu? Dia pening sebab 1 kena darab dengan 1/-7 darab dengan 3. 1/-7 darab dengan negatif 2. 1/-7 darab negatif 8 dengan 3. Dia jadi tiba-tiba nombor bulat dia jadi fraction. Cara dia, cara tak nak bagi pening adalah XY sama dengan, kamu susun je dulu, negatif 7, sini 3, sini 2, sini 8, sini 3. Lepas tu, kamu tengok dekat sini, 450
850. Cara dia dekat sini, tak nak bagi pening, kamu selesaikan dulu matriks dengan matriks. Kamu selesaikan dulu matriks dengan matriks. Jelas? Boleh faham sampai situ? Okey. Jelas cikgu. Alright. Okey. Alright. Okey. Jadi sampai sini sebab kita tak nak pening. Kita tak nak nombor kita tiba-tiba jadi pecahan, tiba-tiba jadi desimal. Kita selesaikan. Okey, jadi nak selesaikan ni, cikgu harap kamu okey lah. Jadi cikgu selesai kat sini 3, -2, -8, 3. Untuk siapa-siapa yang tak reti selesaikan, cikgu tunjuk jugalah. 450, 850. Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu, yang ini matrik pertama kita sebut sebagai mewakili kita punya baris. Matrik kedua mewakili kita punya lajur. Jadi dekat sini, kalau kamu nak tahu ni darab matrik ni, saiz dia dekat sini adalah 2 darab 2. Saiz dia dekat sini, baris dia 2, lajur dia 1. Jadi kalau kamu nak tahu hasil dia, ambil dekat belah belakang. 2 darab 1. Apa maksud 2 darab 1? Maksudnya baris dia ada 2, lajur dia ada 1. Jadi bila baris dia ada 2, 1, 2. Lajur dia ada 1, 1, 1. Boleh faham semua? Okey. Jelas? Alright. Jadi dekat sini A11 untuk apa? A11 untuk baris pertama, lajur pertama. Baris pertama 3 darab 450 tambah dengan -2 darab 850. Yang A21 ni apa? Kita pakai baris kedua pula. Baris kedua. Sebab tu A2 darab dengan A1. A1 yang ni je lah, dia ada 1. -8 darab 450 tambah dengan 3 darab 850. Kamu pun tekanlah kalkulator. 3 darab dengan 450 tambah dengan -2, 850. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat -350. Lepas tu, kamu tekan pula yang dekat belah bawah, -8. 450 tambah 3, 850. Kamu akan dapat -1050. Boleh faham ke? Ini pendaraban matrik tau. Saja cikgu asingkan sebab kita ni ulang kaji. Takut kamu dah lupa cara darab matrik ni. Jelas ke semua untuk pendaraban matrik ni? Okey ke? Apa? Jelas. Okey. Yang lain ada nak tanya soalan? Bazil, okey Bazil? Ke pening? Cikgu. Ya. Sekejap, saya nak darab balik. Syafiq okey Syafiq? Okey je cikgu. Okey. Jadi daripada sini X, Y sama dengan -1/7. Isi ni -350 dan -1050. Selesaikan X, Y kamu. Ni darab macam biasa je lah. 350 bahagi dengan 7. X kamu dapat 50. Dan Y pula 1050 bahagi dengan 7. Kamu dapat 150. Kamu nak tinggal macam ni boleh. Kamu nak pergi dekat, tak kisahlah kamu nak buat X sama dengan 50. Nak keluarkan pun boleh. Tak jadi masalah. Itu jawapan dia. Jelas ke semua cara cikgu selesaikan ni? Boleh faham? Alamak, diam pula. Okey ke? Ke tengah salin? Okey cikgu. Okey. Tengah salin cikgu. Oh, ya ke? Okey. Inilah cara dia. Ni cikgu asingkan kita study juga pendaraban matriks. Amira okey Amira? Ada kurang jelas mana-mana ke penjelasannya? Tak ada. Okey je. Okey. Berilisa macam mana Berilisa? Okey cikgu. Okey. Semoga jelas. Aiman okey? Cikgu.
Okey, Iziani ada? Okey ke? Okey. Okey. Ni jawapan dia. Okey, boleh cikgu teruskan kepada 11B ke tengah salin lagi? Boleh ke cikgu teruskan ke tengah salin? Tengah salin cikgu. Cikgu, Okey, yang saya. cikgu. Ya. Kita tak tolak lagi, cikgu. Oh, alamak lupa cikgu. Okey, terima kasih Bazir ingatkan cikgu. Tak Jadi apa, dekat cikgu. sini, okey. Jadi dekat sini dia kata beza harga. Jadi beza harga adalah ambil yang besar tolak dengan yang kecil. Besar kita 150, tolak kecil 50. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia, beza harga dia RM100. Itu jawapan dia. Terima kasih Bazir. Sama. Nanti print lah print lah. Bila kamu print, kamu ada ruang lah nak jawab. Macam ni tau. Kamu kumpulkan. Ya? Tadi yang RM150 tu harga meja ke kerusi tadi? Tengok kat sini. Kalau Y kita untuk harga meja, bermakna 150 ni harga meja. Kalau X kita harga kerusi, maksudnya 50 ni harga kerusi. Oh. Sebab tu Okey, cikgu tulis ni. Bila kita tulis ni, kita tahu apa yang kita cari. Okey, jadi macam ni kamu print soalan ni, jadikan hard copy. Kamu jangan tak print. Bila kamu tak print, kamu salin je dekat buku, nanti soalan ni kamu tak tahu nak rujuk mana. Kamu tak tahu nak rujuk mana. Jadi kita akan jawab soalan terakhir, print semua. Print semua. Nanti kamu boleh check. Okey, kamu nak ulang kaji. Kamu just buka. Okey, dengan Cikgu Ahmad, cikgu dah lupa dah berapa. 3 set rasanya. 3 set. 3 set dah soalan cikgu jawab. Jadi 3 set tu kamu buka. Oh, macam ni. Okey. Okey, dah habis dah 11A. Cikgu nak pergi kepada soalan 11B pula. Okey, boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan 11B? Boleh, cikgu. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita nak menyelesaikan soalan G. Kalau tadi kita bahagian matriks untuk mencari nilai pemalar. Sekarang ni, sampai sini kita pergi kepada matriks identity. Matriks identity. Matriks identity ni kamu kena faham, untuk matriks identity adalah satu matriks yang ada susunan dia 1001. Okey. Jadi dia nak cari nilai G dengan nilai H. Dia senang je. Dia senang je. Jadi cikgu akan buat dahulu. Mula-mula sekali, kamu kena darabkan kedua-dua matriks ni. Okey, cikgu pun tunjuk. Cikgu salin balik. 6H negatif 1, 7. Lepas tu 7 negatif 4, 1, 6 sama dengan 1, 1, 0, 0. Pertama sekali, kamu buat darab. Macam cikgu ajar tadi. Darab macam cikgu ajar tadi. Kamu jangan pening pula tahu darab tu. Okey, untuk pendaraban bagi siapa-siapa yang pening, boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Pendaraban bagi matriks ni, kita yang paling penting, kita kena tahu saiz. Cikgu akan buat darab ni asing kan? Cikgu buat kat sini. Kamu kena tengok betul-betul. Yang pertama, saiz dia dekat sini adalah 2 darab 2. Sini pun 2 darab 2. Kamu tengok yang belakang. Ini adalah hasil bagi peringkat. Maksudnya kamu kena faham. Bila dia dalam keadaan pendaraban,
matriks yang pertama akan mewakili kita punya baris. Matriks yang kedua akan mewakili kita punya lajur. Jadi bila dia kata 2 dekat sini, bermaksud dia ada 2 baris. A1 baris pertama, baris kedua, baris kedua. Kemudian lajur dia ada 2. Maksudnya lajur pertama, lajur kedua. Boleh faham ke semua sampai situ? Okey ke? Faham cikgu. Okey. Okey. A11 tu maksudnya apa? A11 ni maksudnya baris pertama, lajur pertama. Kamu kena selesaikan baris pertama, darab dulu dengan lajur pertama. Jadi, dekat tempat A11, 6 darab 7. Boleh buat je lah macam ni. 6 darab dengan 7 tambah dengan negatif 1 darab dengan negatif 4. Itulah cara dia. Sebab tu kita kena senaraikan dulu. Nak memudahkan kerja kita. Supaya bila salah, kita tahu nak check dekat mana. Okey, habis. Lepas tu kita pergi kepada A12. A12, tengok dekat highlight cikgu. Baris pertama, lajur kedua. Jadi, baris pertama 6, 1. 6 darab 1. Tambah negatif 1 darab dengan 6. Negatif 1 darab dengan 6. Habis. Yang A21 ni apa? A21, kamu tengok pula dekat highlight cikgu warna hijau. A2, baris kedua, lajur pertama. Jadi dekat sini kita akan dapat H darab 7. Kita dapat 7H. 7 darab negatif 4 tambah 7 darab negatif 4. Habis. A22. A22 dekat sini tengok pula baris kedua, lajur kedua. Baris kedua dekat sini H darab dengan 1. Kita dapat 1H. Lepas tu kita 7 darabkan dengan 6. Tambah 7 darab 6. Okey, kita selesaikan 6. Cikgu selesaikan. 6 darab 7 tambah negatif 1 darab negatif 4. Kamu akan dapat dekat sini 46. Dekat sini 6 darab dengan 1 tambah negatif 1 darab dengan 6. Kamu akan dapat dia adalah, ni negatif kosong. Ni 6 darab 6 1. Negatif 1 darab dengan 6, negatif 6. 6 tolak 6 dapat kosong. Okey, dekat sini pula 7H tambah dengan 7X. 7 darab negatif 4. Kamu akan dapat 7H tambah dengan 7 darab negatif 4. Kamu dapat negatif 28. Jadi 7H negatif 28. 1H tak boleh diselesaikan. 7 darabkan dengan 6. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 42. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Okey. Jadi, yang kamu dapat dekat sini, masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni. G, 46, kosong. 7H tolak 28. Lepas tu 1H tambah 42. Sama dengan 1010. G ni nak buat apa? Darabkan semua yang ada dekat situ. 46G kosong-kosong lah. Yang ni tak payah selesaikan pun tak apa. Kamu buka je macam ni. 7H tolak 28. Yang ni pun sama G. 1H tambah 42. Lepas tu 1001. Sekarang kita nak cari nilai. Bila kita nak cari nilai G ke H ke, kita tengok yang mudah. Sampai sini kita panggil dia matriks sama. Sebab apa? Sebab saiz dia kiri dengan kanan adalah sama. Jadi bila dia sama, cikgu boleh cari G dia. Cikgu ambil 4G dengan 1. Jadi daripada sini, cikgu boleh samakan dia. Cikgu ambil 4G sama dengan 1. 46, sorry. 46G sama dengan 1. Ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 1/46. Jelas ke semua? Okey. Okey cikgu. Alright. Jadi dekat sini nak cari nilai H, suka hati kamu. Kamu nak ambil yang highlight warna hijau boleh, ataupun kamu nak ambil
Yang highlight warna coklat pun boleh. Suka hati kamu, tak jadi masalah. Dekat sini, dekat sini cikgu ambil mana-mana, tak jadi masalah pun. Cikgu ambil coklat lah. Hijau lah sebab ada pen warna hijau. G 7H tolak 28 sama dengan kosong. G kamu dah dapat 1/46. Gantikan dia dengan 1/46. 7H tolak 28 sama dengan kosong. Darab. Bila darab dekat sini, cikgu sambung. 1/46 darab dengan 7 dapat 7/46H. Tolak dengan 1/46 darab dengan negatif 28. Dekat sini kamu akan dapat negatif 14/23 sama dengan kosong. Ini negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif 14/23. 7/46H. Nak selesaikan ni dia tak susah pun. Ni kan darab, dia darab dengan H, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu boleh tekan macam ni. Kamu boleh tekan macam ni. Nanti kamu akan dapatlah jawapan dia. H adalah sama dengan 4. Itulah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham, cikgu. Kamu boleh tekan macam ni. Tak payah pening pun kalau fraction ni. Ini adalah yang pertama. Dekat sini cikgu selesaikan pendaraban. Cikgu buat asing supaya kamu dapat nota untuk darab. Lepas tu matrik ni pun darab jugalah. Tapi sampai sini cikgu buat asing supaya kamu nampak macam mana cikgu samakan matriks itu. Bazil dapat ke Bazil? Dapat, cikgu. Okey. Berlisa dapat? Dapat, cikgu. Okey. Amira, ada soalan nak tanya Amira? Okey. Okey, ke tak okey? Dah habis salin ke? Ke tengah salin lagi? Respon. Tengah salin ke dah habis salin dah? Salin, cikgu. Tengah salin. Okey. Salin. Bazil okey, Bazil? Tadi stres sikit tapi okey, cikgu. Stres sikit? Stres apa tu? Tak, tadi ada bahagian-bahagian tak faham sikit. Lepas tu bila tengok betul-betul baru faham. Okey. Adila ada tak Adila? Adila. Ada Adila, jelas ke? Ada. Jelas. Okey, Adila ada nak tanya soalan tak? Tak ada, setakat ni jelas lagi. Okey. Jadi cikgu nak pergi kepada soalan C. Boleh semua cikgu nak pergi soalan C? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni adalah dia kata tiada matrik songsang. Matrik songsang dekat sini, formula matrik songsang ni, 1/AD tolak BC dalam kurungan DA tolak B tolak C. Bila keadaan dia dalam matrik songsang? Bila keadaan dia? Keadaan dia bila dia tiada matrik songsang adalah apabila kamu selesaikan yang belah bawah ni, kamu dapat kosong. 1/0. Sebab bila kamu dapat 1/0, bila kamu dapat 1/0, maksudnya 1/0 dia akan jadi kosong. Jadi, bila kamu selesaikan kosong tu nak didarabkan dengan dalam kurungan ni semua, kamu akan dapat dia kosong. Kamu dapat telur. Tiada. Ni adalah penjelasan kenapa dia tiada matrik songsang. Jadi, bukan semua matrik ada matrik songsang. Bukan semua matrik boleh disongsangkan.
Jadi nak kena check dia matriks songsang tu, kamu kena pastikan A ditolak B, C tak boleh sama dengan kosong. Barulah ada matriks songsang. Jelas ke keadaan tiada dan ada matriks songsang ni? Jelas, Jelas, cikgu. cikgu. Okey. Jadi bila dia kata tiada matriks songsang, bermakna cari nilai P jika N tiada matriks songsang. Cara dia dekat sini, kamu samakan dengan kosong. Kita ada A ditolak B, C sama dengan kosong. Ini A, B, C, D. A kamu 9, D kamu 5. 9 darab 5. Tolak. B kamu 3. C kamu adalah P. Sama dengan kosong. 9 darab 5 dapat 45. 45 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 45. Ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bila kamu selesaikan, kamu akan dapat P sama dengan 15. Ini jawapan dia. Dah selesai. Okey. Menjawab ke? Boleh, cikgu. Okey. Okey, dah. Ke belum? Tengah salin lagi ke? Dah, cikgu. Dah cikgu. Okey masing-masing. Cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, selesai dah. Okey, cikgu pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke semua? Boleh. Alamak, tak dengar suara. Nak dengar suara ramai sikit. Boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi kita dah pergi 11A dah jawab, 11B dah jawab, 11C pun dah jawab. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Untuk soalan berikutnya adalah tentang orang kata transformasi isometri. Ramai yang tak gemar ni soalan ni, betul ke? Amira suka tak soalan ni, Amira? Suka. Suka? Wow. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan jawab soalan ni. Mana soalan A ni? Oh, kita jawab A dulu B ni tak jawab. Ni soalan A rupanya. Okey, huraikan selengkapnya transformasi tersebut. Okey, jadi cikgu akan tunjukkanlah cara nak selesaikan soalan ni. Okey, boleh cikgu nak mula tunjuk dah? Boleh cikgu. Okey. Adila, okey ke setakat ni Adila? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok URST ialah image bagi PQRS. URST ialah image. Cikgu ulang, URST ialah image. Maksudnya kamu kena buat satu tanda yang nak bagi tahu itu adalah image. URST adalah kita punya image. Selesai. Bagi PQRS. Jadi dekat sini kita ada satu bentuk lagi. Nama dia PQRS. Bagi PQRS ini adalah kita punya objek. Ini image. Itu adalah objek. Sekarang ni dia nak bagi tahu huraikan selengkapnya transformasi tersebut. Untuk menghuraikan sesuatu transformasi, kamu kena faham. Kalau pergerakan kamu adalah daripada objek ke image, bila dia cakap GH, kamu kena huraikan H dulu,
baru G. Boleh faham semua sampai sini? Okey. Faham, cikgu. Kalau dia kata image ke objek, kamu kena huraikan, dia kata di bawah GH, kamu kena huraikan G dulu, baru H. Sila fahamkan itu elok-elok. Siapa tak faham tu, dia akan ada masalah untuk faham soalan-soalan lain. Okey. Jadi sekarang ni, kita ni adalah daripada objek ke image. Bermaksud kita kena buat H dulu, baru G. Bazil jelas gitu, Bazil? Jelas cikgu. Okey. Jadi daripada objek, kalau cikgu pergi kepada image, dia dekat sini, kamu kena faham kita ada 4 jenis transformasi. Transformasi kita ada 4 jenis. Yang pertama kita panggil dia translasi. Yang kedua kita panggil dia pantulan. Yang ketiga kita panggil dia putaran. Yang keempat kita panggil dia pembesaran. Okey. Yang kamu kena faham, translasi ni kalau cikgu cakap dia adalah pergerakan yang sama dengan sama. Okey. Okey, cikgu buat nota sikit. Cikgu buat nota sikit. Kalau translasi, pergerakan kita, dia tiada orientasi. Dia kena kekal. Maksudnya saiz dia sama. Saiz sama. Tiada orientasi. Yang berubah, kedudukan sahaja berubah. Boleh faham semua untuk translasi? Okey, jelas ke? Untuk translasi? Okey. Untuk pantulan, dia mesti berhadapan. Okey, saiz dia sama. Saiz dia sama. Tetapi, dia dah jadi berhadapan. Kedudukan dia mesti berhadapan. Kalau cikgu cakap objek dia macam ni, image dia akan jadi macam ni. Itu adalah kamu punya pantulan. Kalau kita pergi kepada putaran, putaran tu dia kena berpusing. Saiz dia sama tetapi dia kena berpusing. Dan pembesaran kamu akan alami satu, dia makin membesarlah. Maksudnya dekat sini yang putaran dengan pembesaran cikgu tak hurai banyak sebab cikgu nak hurai lepas ni. Pembesaran adalah perubahan saiz, perubahan saiz dengan skala. Okey, jelas ke semua sampai sini? Okey. Jelas. Okey. Alright. Jadi masing-masing dekat sini bukan translasi dan bukan pantulan. Dekat sini kamu akan nampak dia macam seolah-olah berpusing, lepas tu dia membesar. Kamu gunakan kamu punya idea. Kamu gunakan kamu punya idea. Kot-kotlah ada yang tak nampak lagi, tak apalah cikgu tunjuk juga. Okey, daripada objek ni, daripada objek kamu boleh tengok kat sini, daripada objek, kita ada dekat sini. Kejap 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okey. Okey, kamu boleh tengok. Ini adalah objek kita sekarang. Daripada sini, kamu akan menghadapi satu putaran. Macam mana dia berpusing? Dia berpusing macam ni. Lepas tu buat apa? Baru dia membesar. Bermakna kamu punya proses yang pertama adalah tentang putaran. Lepas tu baru dia pembesaran. Boleh nampak ke semua? Boleh nampak? Okey. Boleh cikgu. Jadi untuk bagi dia berpusing, untuk bagi dia berpusing, untuk H bila kita dah pergi kepada putaran, kamu kena ada 3 jenis maklumat. Yang pertama, kamu kena tahu apa pusat putaran. Apa pusat putaran. Yang kedua, kamu kena ada arah bagi putaran.
arah ada dua sahaja, sama ada dia ikut jam ataupun dia lawan jam. Yang ketiga, kamu kena ada sudut putaran. Sudut putaran ada dua sahaja, sama ada dia 90 darjah ataupun 180 darjah. Jelas ke semua? Cikgu nak buat putaran ni? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi, masing-masing dah nampak dah kan cikgu akan pergi kepada pusat putaran. Bila kita nak buat putaran, benda yang paling penting dekat sini adalah mencari pusat putaran. Masing-masing boleh follow lagi ke? Boleh follow lagi ke? Boleh cikgu. Okey. Jadi untuk pusat putaran di sini adalah senang sahaja. Yang pertama kita cari bucu sama. Ikut kamulah, kamu nak cari bucu sama tu macam mana? Contohlah bucu sama dekat sini. Untuk objek cikgu ada dekat sini. Warna biru. Jadi untuk image cikgu ada dekat sini. Okey. Habis. Okey. Bazir dapat ke sampai situ? Dapat cikgu. Okey. Ini. Pusat putaran yang pertama cikgu ambil bucu tu dengan bucu ni. Sebab cikgu nak menggerakkan dia. Okey. Jadi selesai. Selesai. Daripada sini kamu akan cari pusat putaran. Okey, sebelum itulah cikgu macam ragu-ragu ni. Okey, masing-masing okey ke setakat ni? Boleh faham ke? Alamak, semua diam. Okey ke? Okey. Jadi untuk pusat putaran dekat sini, rasa-rasa bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, okey, cuba masing-masing tengok keadaan dia. Okey. Bazil, tak ada pun tegur cikgu. Bazil, betul ke salah cikgu buat ni Bazil? Ke tak tahu pun? Mana cikgu? Yang cikgu buat bucu warna biru dengan bucu warna hijau. Cikgu test ni. Cikgu test ni. Bukan buat lagi ni. Ya. Sama. Okey. Cikgu nak tanya Syafiq. Betul ke Syafiq cikgu buat ni Syafiq? Yang mana cikgu? Betul tak cikgu tentukan bucu warna biru untuk objek? Ini objek. Dan cikgu tentukan bucu image yang warna hijau. Betul tak cikgu buat macam tu? Betul. Betul. Amira rasa macam mana Amira? Betul. Betul. Berlisa macam mana Berlisa? Okey cikgu. Okey. Jadi jawapan dia adalah salah. Sebab apa? Cikgu nak tengok benda ni. Sebab kenapa dia salah? Dia salah sebab kamu berhadapan dengan satu objek yang mana bila dia buat putaran, saiz dia still sama. Cikgu ulang. Bila kamu buat putaran untuk objek, kamu punya saiz nak ke image, dia kena sama. Jadi bila cikgu cakap objek ke sini, cikgu ambil bucu warna biru dan image, cikgu ambil bucu warna hijau, tak boleh. Sebab saiz dia dah berubah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh ke? Jelas ke? Jadi tak boleh. Tak boleh. Tak tahu. Jadi dia tak boleh. Bermakna di sini, bila kita nak buat sesuatu putaran, kamu kena ambil bahagian dekat objek yang mana dia statik. Yang mana dia statik. Cikgu ulang. Dia statik. Kalau cikgu ambil bahagian yang warna biru ni, cikgu tak tahu dia berpusing dekat mana. Jadi cara dia dekat sini adalah
cikgu akan pergi kepada kita punya pusat pembesaran. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu tunjuk dekat kamu. Okey, ini adalah kita punya 2. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita pusing. Okey, masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu cakap, cikgu ambil bucu yang tadi, bila cikgu pusingkan, cikgu akan dapat kedudukan tu mungkinlah dekat sini tetapi bukan dekat T. Boleh faham ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Bazil, okey. Pening ke? Nampak cikgu. Okey. Jadi cara yang terbaik untuk cari pusat putaran adalah kamu cari yang statik. Kalau cikgu nampak yang statik dekat sini adalah dekat bahagian ni. Bermakna kalau cikgu pusingkan dia, bahagian ni dia takkan bergerak. Bila cikgu pusingkan dia, cikgu akan dapat dia jadi macam ni. Tengok kepada yang warna merah cikgu. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. 1, 2, 3, 4 dia pusing. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita ada 2 dekat sini. Yang belakang 2. Lepas tu sini 1. Dan sini. Nampak tak dia berpusing macam tu? Nampak semua? Nampak cikgu. Daripada warna biru ke warna merah. Daripada warna biru ke warna merah. Sebab tugas kita sekarang untuk memastikan dia berpusing. Dan pusingan kamu kena stop. Mengikut ukuran yang sama. Maksudnya dia punya kongruen yang sama. Walaupun, kongruen dia tak boleh membesar. Maksudnya kedudukan dia dekat sini kena sama. Kedudukan dia dekat sini kamu dah kena sama. Sekarang kamu dah samakan dia dah. Kamu dah samakan dia dah. Mira, jelaskan Mira. Boleh faham? Boleh cikgu. Jadi daripada sini, ini akan menjadi kita punya pusat putaran. Dia berpusing dekat sini. Pusat putaran kita 6, 9. Dia akan berpusing daripada sini objek ke image. Dia akan lawan jam. Dia akan lawan jam. Sudut dia berapa? Sudut dia dekat sini kamu tengok dia akan dapat 90 darjah. Jadi huraian kamu pusat putaran 6, 9 arah lawan jam sudut 90 darjah. Jelas? Boleh faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, tu cara dia. Jadi putaran tu kamu punya pusat, kamu jangan comparekan terus dengan image. Sebab untuk benda proses yang pertama jangan terus pandang image. Proses yang pertama kamu kena comparekan apa kamu punya transformasi. Kalau putaran, kamu kena pastikan pusingan kamu dengan saiz yang sama. Nampak? Cikgu pusing dekat sini, dia saiz yang sama. Maksudnya jangan pengajaran kita kat sini, bila kita nak buat sesuatu huraian, jangan terus comparekan objek terus ke image. Sebab dia ada satu lagi kedudukan, barulah kamu boleh comparekan dia dengan image. Jelas? Nampak ke semua? Nampak cikgu. Okey, bagus. Itu adalah kamu punya H. Okey, sekarang kita pergi kepada G. Okey, daripada G, kita akan pergi kepada pembesaran. Pembesaran dia kena ada 2. Yang pertama, kita panggil dia pusat bagi pembesaran. Yang kedua, kita kena ada skala pembesaran. Untuk pusat pembesaran, cara nak dapat dia adalah tengok bucu yang sama. Kamu pergi dekat sini, kamu pergi dekat sini. Jadi untuk pusat pembesaran, pertembungan tengah-tengah ni, itu adalah pusat pembesaran. Pusat pembesaran kamu, X kamu 10, Y kamu 9. Jelas? Boleh faham? Cikgu cari pusat pembesaran tu? Faham cikgu. Okey. Okey. Semua okey lagi ke setakat ni? Semua okey lagi ke?
Okey, cikgu. Okey. Skala pembesaran adalah imej bahagi dengan objek. Kamu ambil satu part yang sama objek dan imej. Sebagai contoh, cikgu ambil part yang ini. Cikgu ambil part yang warna ni. Bila cikgu ambil part yang warna ni, cikgu kena comparekan juga dekat sini. Jadi, untuk objek objek kamu sekarang yang warna merah tau. Imej kamu yang warna hijau. Jadi, imej kamu kira dia punya bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Objek kamu 1, 2, 3, 4. 4. 8 bahagi 4 kamu dapat 2. Itulah skala pembesaran kamu. Pusat pembesaran 10, 9. Skala pembesaran 2. Ada jelaskah semua sampai sini? Boleh faham? Okey. Faham, cikgu. Okey. Dah salin dah? Dah. Boleh cikgu teruskan kepada 12B. Boleh, cikgu. Okey ni 12A ingat tau. Putaran kena ada 3 maklumat ni. Tak ada 3 maklumat ni kurang markah. Pembesaran kena ada 2 maklumat ni. Tak ada 2 maklumat ni kurang markah. Ada soalan nak tanya tau. Jangan diam tau. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Adila okey ke Adila? Adila pun dah berpusing dah tu. Okey lagi. Okey. Okey, jadi kita akan jawab soalan B. Dalam ruang jawapan, lukis imej bagi trapezium PQRS di bawah pantulan pada RS. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat sini. Kita akan pergi kepada B yang pertama, trapezium PQRS. Mana PQRS kita? Ini P, ini Q, ini R, ini S. PQRS. Di bawah pantulan garisan RS. Maksudnya ini akan menjadi kamu punya paksi pantulan. Paksi pantulan. Untuk menyelesaikan pantulan dekat sini, jarak objek ke paksi mesti sama dengan paksi ke imej. Sebagai contoh, dekat sini Q kita. Kita tengok Q kita dia bergerak 2. 1, 2. Jadi bila kamu nak cari Q untuk imej, gerak 2 kali juga. 1, 2. Ini adalah Q untuk imej kamu. Habis. Okey, P sama juga. 1, 2. Nak cari imej bagi P, gerak 2 kali juga. 1, 2. Ini adalah P untuk imej kamu. Lepas tu sambungkan. Inilah jawapan bagi soalan yang pertama. Menjawab ke semua? Okey ke? Menjawab ke semua? Jawab, cikgu. Okey. Jadi, yang kedua dekat sini, trapezium URTS. Cikgu buat bahagian yang warna hijau. URTS. Jadi, paksi pantulan dia X sama dengan 6. Ini 6. Okey, ini adalah kamu punya paksi pantulan yang baru. Ini adalah kamu punya paksi pantulan untuk nombor 2. Ini nombor 1. Jadi, paksi pantulan nombor 2 guna kaedah yang sama. Gerakkan dia 1, 2, 3, 4. Untuk objek ke paksi 4. Nak dapat imej 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ini adalah T imej kamu. S pula 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah S kamu. Jadi dekat sini kamu akan nampaklah. Dekat sini cikgu buat warna merah. Okey, ini adalah kamu punya paksi pantulan nombor 2. Ini jawapan nombor 1. Ini jawapan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, Okey. Faham, cikgu. Okey. Jadi, kalau dalam pantulan, benda yang kamu kena ada adalah kedudukan paksi pantulan.
kedudukan bagi paksi pantulan. Benda ni memang kena ada. Benda ni memang kena ada. Kalau kita nak putaran, kena ada 3 ni. Pembesaran kena ada 2 ni. Tapi kalau pantulan, kena ada 1 je. Dan translasi lagi mudah lah. Translasi, dia paling mudah sebenarnya pantulan. Kedua translasi. Dia kena ada vektor pergerakan. Tapi kita tak ada kan soalan translasi kat sini. At least kita dah cover putaran, pembesaran dan pantulan. 3 benda kita cover. Translasi tiada kat sini. Okey, menjawab ke semua soalan ni? Boleh faham? Okey ke? Alright. Jadi, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya? Diam je ni. Okey ke semua? Alamak. Okey, cikgu. Nak dengar lagi suara? Okey ke? Cikgu dah jawab tadi. Ada berapa soalan dah? Lupa dah cikgu ada berapa soalan. Ini soalan pertama tentang trigonometri. Soalan kedua adalah tentang factorization. Soalan ketiga matrix. Dan soalan keempat adalah tentang transformasi. Kita pergi kepada soalan yang kelima, soalan bahasa Melayu yang tersesat dalam matematik. Cikgu, Ya. nak tanya. Ya, tanya sila. Yang garis lurus tadi tu kenapa dia ada? Yang mana? Yang ni ke? Ni Yang ke? itu. Ni dibagi tahu di bawah pantulan pada garis RS. Ini akan bertindak sebagai kita punya cermin. Paksi pantulan ni sebagai kita punya cermin. Jelas ke Bazil? Di bawah RS ni dia datang daripada ni R, ini S. Maksudnya R ke S ni lah garisan ni. Yang tengah tu? Ya, X sama dengan 6. Ini 6 untuk paksi S. Tu datang daripada X sama dengan 6. Oh, yang nombor 2 tu. Nombor 2 X sama dengan 6. Dan nombor yang pertama RS. Nampak? Nampak cikgu. Okey. Amira nak tanya soalan? Tak ada cikgu. Aiman ada nak tanya soalan Aiman? Hilang dah. Okey. Nur Zahida ada nak tanya soalan? Nur Zahida? Tak ada cikgu. Boleh faham semua setakat ni? Nur Zahida boleh faham semua setakat ni? Boleh cikgu. Okay, kalau tak faham, masing-masing tanya cikgu tau. Jangan diam tau. Jangan diam. Ni untuk kamu, bukan untuk cikgu tau. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita akan pergi kepada soalan 3A1 dan 3A2. Ini adalah di bawah tajuk. Ini adalah di bawah tajuk, apa orang kata? Di bawah tajuk penakkulan logik bab 3 form 4. Okey. Yang pertama dekat sini, cikgu akan jawab Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Suatu nombor ialah nombor perdana jika dan hanya jika. Kamu kena ingat, untuk perkataan jika dan hanya jika, satu nombor jika dan hanya jika adalah satu gabungan jika dan maka. Jika dan hanya jika adalah kamu boleh keluarkan jika dan maka. Ni cikgu bagi nota kat kamu Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan jika dan hanya jika. Dia bahagian pernyataan dia bahagian pernyataan. Ini formula dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Ni salin. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada 2 implikasi tersebut.
Tengok yang dekat depan. Bila dia kata perkataan jika dan hanya jika tu akan menjadi tengah-tengah antara maklumat P dengan Q. Maklumat pertama P. Maksudnya ini adalah P kita. Jika dan hanya jika, selepas perkataan jika dan hanya jika adalah maklumat Q. Bermakna ini adalah Q kita. Jelas ke semua cara cikgu keluarkan P kita dan Q kita? Boleh? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Okey. Jadi daripada soalan 3A1, kalau boleh kamu senaraikan dulu. P ni kamu punya P, suatu nombor ialah nombor perdana. Suatu nombor ialah nombor perdana. Q kamu pula dekat sini adalah nombor itu hanya boleh dibahagi nombor satu dan nombor sendiri. Nombor itu hanya boleh dibahagi dengan satu dan nombor sendiri. Jadi dekat sini dia kata tulis dua implikasi. Bila dia kata nak dua implikasi, maksudnya ini implikasi kita pertama, iaitu jika P maka Q. Jadi jika P, salinlah P kamu, salinlah P kamu. Lepas tu dekat sini kamu pergi pula koma, maka Q. Iaitu Q kamu dekat sini, kamu salin sahaja ni. Terus dapat markah. Itu adalah implikasi pertama. Boleh faham semua? Faham okay. cikgu. Alright. Itu adalah implikasi pertama. Implikasi kedua dekat sini, jika Q maka P pula. Yang kedua, kita just terbalikkan sahaja. Jika Q, maka P. Jadi, tulislah jika. Kemudian salin apa Q kamu. Lepas tu, kamu buat pula koma. Maka, kamu ambil P kamu. Ini sahaja untuk menjawab soalan ni. Jelas? Jelas cikgu. Jadi ini 13A1. Iaitu tentang jika dan hanya jika. Jadi bila dia kata jika dan hanya jika nak keluar jika P maka Q, kamu kena tengok formula ni. Tengok formula yang cikgu tulis, yang cikgu bagi ni. Bila kamu faham formula tu, baru boleh buat soalan ni. Kalau tak, sampai bila pun tak boleh buat. Sebab dia macam ulang benda sama je. Okey. Dah, cikgu nak pergi kepada 13A2 pula, boleh? Ke tengah salin Boleh lagi? cikgu. Okey. Kita akan pergi kepada 13A2. 13A2 adalah tentang akas. Okey. Soalan pertama tentang jika dan hanya jika. Soalan yang kedua yang kini kita panggil dia adalah tentang akas. Akas ni adalah salah satu proses kita terbalikkan kita punya pernyataan. Sekarang sebelum kamu buat soalan ni, kamu paling penting kamu kena faham daripada pernyataan berikut. Tengok bagi pernyataan berikut. Sebab daripada pernyataan tu kamu akan tahu apa itu P dan apa itu Q yang sebenar. Jadi ini adalah kita punya pernyataan. Ini salin tahu formula ni. Daripada pernyataan selepas jika tu adalah P. Maksudnya P kita dekat sini adalah Y kuasa 3 sama dengan 125. Dan selepas perkataan maka adalah kita punya Q.
Q kita dekat sini adalah Y sama dengan 5. Jelas ke semua? Jelas, cikgu. Okey. Jadi, daripada sini, dia nak kontrapositif. Kontrapositif adalah kamu kena menafikan. Bila kamu nampak perkataan jika, lepas tu ada ombak dekat sini dan maka ada ombak dekat sini, kamu punya menafikan. Kamu punya pernyataan, kamu kena menafikan kamu punya pernyataan. Jadi cara nak menafikan kalau dia ada sama dengan senang je. Okey, mula-mula kita salin dulu. Jika kita menafikan pernyataan Q kita. Mana Q kita ni? Y bukan sama dengan 5. Maka kita salin balik Q, kita salin balik P kita iaitu Y sama dengan 3 sama dengan 125. Kita menafikan dia. Jadi inilah kamu punya kontrapositif. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Jadi dekat sini, kalau dia cakap Y sama dengan 5, lepas tu dia kata Y sama dengan 3, 5 sama dengan 3 dapat 125. Jadi kita boleh cakap dia benar. Tapi untuk kontrapositif di sini adalah Y kalau bukan sama dengan 5, dia takkan dapat 125. Jadi betul lah. Maksudnya kalau cikgu masukkan nilai lain, contoh Y sama dengan 4, 4 kuasa 3 tak dapat 125. Jadi dekat sini kita boleh cakap dia adalah benar. Itu cara kita nak uji kita punya pernyataan. Jelas 13A2 boleh faham? Okey ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, bagus. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey, jadi cikgu jawab soalan terusnya. Cikgu takut tak ambil masa banyak. Jadi, yang ni kita belajar jika dan hanya jika. Yang ni kita belajar tentang akas. Soalan yang berikutnya, cikgu pun mungkin soalan yang terakhir dah kot ni kan. Okey, B1. B1 dekat sini, dia masih lagi di bawah pernyataan. Iaitu, kita pergi kepada kita punya buku teks. Dekat sini, kejap tak apalah, cikgu pergi kat bawah terus Kejap semua Kejap. Bagi cikgu masa kejap. Bagi cikgu masa kejap susun. Biasalah tu buku form 4 kena scroll. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, boleh ke semua tengok kat depan? Nak dengar suara sikit. Boleh? Ada ke kat situ? Alright. Yang pertama sekali, kamu kena faham. Bila kamu tengok perkataan premis dekat sini dia bahagian hujah. Dia bahagian hujah. Okey. Untuk menentukan hujah dia ada dua. Sama ada dia dikira sebagai hujah induktif. Kamu boleh tengok kat sini. Hujah dia ada dua. Sama ada dia dikira sebagai hujah induktif ataupun hujah didaktif. Hujah induktif dengan didaktif ni dia ada perbezaan. Kalau mak cikgu dah nak habis masa dah. Okey, senang je. Kalau hujah didaktif, kamu punya premis ada dua. Dia tak boleh kurang daripada dua, tak boleh lebih daripada dua. Tapi bila kamu tengok premis tu ada lebih daripada 2, 3, 4 seterusnya, maksudnya itu adalah hujah
induktif. Kenapa cikgu cakap dia hujah induktif? Dia ada lebih daripada 2 premis. 1, 2, 3. Bermakna ini adalah hujah induktif. Boleh faham semua? Faham cikgu. Okey. Jadi daripada sini cara kita nak cek hujah induktif adalah kita nak pergi dulu kepada kuat ataupun lemah. Kita nak pergi dulu sama ada dia kuat ataupun sama ada dia lemah. Jadi untuk kita uji dia kuat ke lemah ke adalah kamu kena tengok dekat sini. Tengok dekat nota cikgu. Kalau nak tengok dia kuat ataupun nak tengok dia lemah, kamu terus pandang kepada kesimpulan dia. Kalau kesimpulan dia benar, dia bahagian kuat. Kalau kesimpulan dia lemah, dia bahagian palsu. Jadi masing-masing kita baca terus kesimpulan. Semua faktor bagi 12 boleh dibahagi tepat dengan 3. Cikgu senaraikan. Faktor bagi 12. Faktor bagi 12 kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 6, kita ada 12. Ni nombor faktor bagi 12. Tapi cikgu tak tunjuklah macam cikgu dapat. Dah lewat masa. Lepas tu, ni nombor-nombor faktor bagi 12. Lepas tu dia kata pula, boleh dibahagi tepat dengan 3. Nampak Boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, cikgu nak tanya. Adakah semua nombor yang cikgu senaraikan ni boleh dibahagi tepat dengan 3? Tak, cikgu. Kenapa tak? Kenapa tak? Sebab 4 tak boleh. 4 tak boleh lagi. Ada lagi tak boleh? 2 pun tak boleh. Jadi dia tak boleh. Maksudnya dekat sini kita cakap kesimpulan dia kesimpulan palsu. Bermakna kita punya arrow terus pergi dekat sini. Hujah dia adalah lemah. Kalau untuk lemah, kamu tak payah nak cek dah premis dia. Kamu terus dia cakap dia lemah dan tidak meyakinkan. Macam tu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham, cikgu. Tu cara nak jawab hujah induktif. Okey, hujah deduktif. Alamak, cikgu ambil masa sikit boleh ke? Cikgu ambil masa sikit, cikgu nak habiskan soalan. Okey. Ni jawapan dia. Screenshot. Dah screenshot ke? Dah screenshot dah? Dah cikgu. Okey. Last. Sorry. Kita pergi kepada B2. Bentuk satu kesimpulan hujah deduktif. Untuk kesimpulan hujah deduktif adalah yang ni bahagian hujah induktif kamu nak tentukan sama ada lemah, kuat ataupun meyakinkan dan tak meyakinkan. Kemudian soalan nombor 2 dekat sini adalah membentuk kesimpulan untuk hujah induktif. Kalau membentuk kesimpulan deduktif kita ada 3 formula ni. Kalau induktif kita ada 1 sahaja formula. Senang sahaja. Jadi untuk membentuk hujah induktif punya kesimpulan, kamu kena tengok mana nombor yang berurutan. Mana nombor yang berurutan daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi cara dia dekat sini adalah kamu boleh tengok. Okey, yang pertama tak payah ambil 1, 6, 15, 28 sebab itu adalah kita punya jawapan. Jadi cara dia dekat sini adalah kamu tengok kat sini. Kamu kena cuba sedaya upaya untuk cari nombor yang berturutan. 2 darab dengan 1. Tolak 1. 2 darab dengan 4. Tolak 2. 2 darab dengan 9. Tolak 3. 2 darab dengan 16. Tolak 4. Okey. Dia ada 2. Sama ada nombor tu kita boleh kekalkan. Mana nombor yang kita boleh kekalkan? Nombor yang sama. Kamu tengok je dekat sini, semua ada nombor sama. Apa nombor sama kita kat sini? 2, 2, 2, 2. Jadi 2 kamu boleh kekalkan. 2 kamu boleh kekalkan. Kemudian nombor yang berubah dekat sini, kamu kena tukarkan dia kepada n. N mesti dalam keadaan
satu nombor berbeza. Untuk nombor berbeza, kamu kena usaha jadikan dia dalam keadaan. Contoh kalau 1, 2, 3, 4 ni, kamu dah tak jadi masalah dah. Kamu terus tolak dengan N. Tapi kalau 1 darab 4, 9, 16, kamu kena usaha juga jadikan dia N. Jadi cara dia adalah N kuasa N. Okey. Okey, sorry. N kuasa 2. Nampak? Jadi 1 kuasa 2 dapat 1. Kalau N kuasa 2, masing-masing boleh tengok pula. Cikgu gantikan nombor dia dengan 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Nampak dapat 4. N kuasa 2 yang seterusnya, cikgu gantikan dia dengan 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Akhir sekali, N kuasa 4. Maksudnya, 4 kuasa 2 dapat 16. Nampak tak kaitan dia? Sini 1, sini 4, sini 9, sini 16. Ini bila? Ini bila N sama dengan 1. Ini bila? Ini bila N sama dengan 2. Ini bila? Bila N sama dengan 3. Ini N sama dengan 4. Nilai N tak boleh masukkan 2 nilai sekaligus. Contohnya kat sini kamu nak masuk 1, kat sini kamu nak masuk 2. Tak boleh. Jadi dekat sini kamu akan dapat jawapan dia N kuasa 2. Ini jawapan dia. Ini nota. Ini cara nak buat. Ini adalah kita punya orang kata astronaut lah. Okey, itulah dia hujah induktif. Jelas? Selalu ramai pening yang ni. Okey ke? Cikgu. Ya, Mira. Yang nombor untuk 1, 6, 15, 28 tu tak payah ni. Mana 1, 6? Dekat Tak payah. Ini dia punya jawapan. Okay. Ini dia punya jawapan. Jawapan tak payah. Okey, cikgu. Okey. Jawapan tak payah isi. Yang kamu nak kena ganti N dia. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu minta maaf ambil masa kamu. Okey, jadi semoga jelaslah. Banyak dah kita ulang kaji ni. Tengok. Kamu, based on kamu, adakah nota kamu cukup ke tak? Untuk kamu rujuk nanti nak final SPM. Okey, jadi sampai situ sahaja. Okey, untuk siapa-siapa yang ada soalan, cikgu izin untuk dia tinggal sekejap. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, kita jawab soalan sama-sama. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak ada soalan, sampai situ sahaja kelas kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih.